Waalaikumsalam. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولقد نعلم أنهم يقولوا إنما يعلمه البشر sesungguh kami ketahui bahawasanya mereka itu kafir-kafir Mekah
berkata sekalian hanya yang mengajar Quran itu kepada Muhammad manusia. Lagi antara fitnah yang dahsyat yang dilakukan oleh musyrikin, yakni kafir-kafir Mekah di zaman awal Islam dahulu, mereka mengatakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan daripada Allah, bukan daripada Tuhan sekalian alam. Kata mereka, Quran itu daripada bashar, daripada manusia. Muhammad ambil pada manusia yang lain, bukan daripada Allah. Kata mereka, itu tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal, yang mereka ni nak menolak kebenaran bahawasanya Quran itu daripada Allah. Mereka kata, mereka tuduh Quran ini bukan daripada Tuhan, daripada bashar, daripada manusia. Akidah kita, Quran ini wahyu Allah. Siapa-siapa berani kata Quran ini bukan daripada Allah, dia menjadi kafir. Yang Islam dah jadi kafir. Amal yang dia buat selama ini terbatas. Kalau dia mati tak mengucap balik, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Pegang teguh dalam hati kita, Al-Quran daripada Allah. Akidah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi, bahkan mukjizat Nabi yang terbesar. Kalau kita juga ada yang berkeyakinan mengatakan Quran ini bukan daripada Allah, na'udzubillah, ataupun ragu-ragu daripada Allah ataupun daripada manusia, perangai sama dengan kafir Mekah dulu. Syirik, kafir, murtad. Yang itu akidah. Kena pegang betul-betul. Akidah ni makna apa? Akidah makna ikat, simpui. Sebab tu orang bila dia nak buat sesuatu, dia ikat, dia simpui. Iman kita juga kena ikat dan simpui sekukuh-kukuhnya. Seperti mana para sahabat, depan Allah Ta'ala cerita macam mana sahabat kuatnya iman. Berkata sekalian hanya yang mengajar Quran itu kepada Muhammad itu manusia, bukan Jibril. Sedangkan Allah Ta'ala sebut ayat lepas yang menurunkan Al-Quran itu ialah Ruhul Qudus. Siapa dia Ruhul Qudus? Ruh yang suci, malaikat Jibril. Turun Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran. Bahkan bulan Ramadan, 17 Ramadan kita sambut nuzulul Quran daripada Allah. Yang diturun, yang bawa turun kepada Nabi Muhammad tu siapa dia? Malaikat. Malaikat tu nama apa? Jibril. Nah, Jibril, malaikat tu nama Jibril, bukan Jibril. Nah, Jibril malaikat tu. Dia turun tu. Tu. Baik. Sesungguh kami ketahui bahawasanya mereka itu kafir-kafir Mekah berkata sekalian hanya yang mengajar Quran kepada Muhammad itu manusia, bukan Jibril. Iaitu kata siapa betul? Nasrani, tukang besi. Nasrani, tukang besi. Orang Rumi, dia orang Rom. Dia orang Rom, tempur pedang di Mekah. Pergi bekerja di Mekah, buat kerja tempur besi, ketuk besi, buat pedang. Muhammad belajar kat dia lah. Tengok, tuduhan tak logik. Belajar kepada orang Rom. Dia ni orang beragama Nasrani, agama Kristian, pergi mengembara ke Mekah, jadi tukang besi, buat pedang. Siapa? Muhammad pula belajar pula ilmu-ilmu yang dia ajak kita ni daripada orang Rom ni. Tengok cakap pelik. Nah itu. Baik. Ialah dia pandai, boleh baca Taurat dan Injil. Orang Rom ini boleh baca Taurat dan Injil. Ialah dia mengajarnya. Muhammad ngaji kat dia. Yang pandai duk baca ayat-ayat bagi kat kita, bukan daripada Allah. Kata mereka, ini daripada orang Rom. Nama dia Jubir. Mari jadi tukang besi. Dia masuk Islam di Mekah. Lepas pada tu
Kata mereka, Muhammad duk belajar kat dia. Sampai dia boleh baca ayat-ayat. Lepas tu Muhammad pula kata, ayat ni ayat daripada Allah. Kata mereka, sebenarnya bukan daripada Tuhan, daripada tukang besi, daripada Rum yang mai bekerja di Mekah. Dia ni pandai baca kitab Taurat, pandai baca kitab Injil, lepas tu dia ajar Muhammad pula. Baik. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah nak nafikan tuduhan yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar daripada orang Rom tukang besi ni. Lidah yang mereka itu cenderung kata ajar lidah ajam, dan ini Quran lidah Arab. Kata Allah macam mana lidah orang ajam, orang Rom, orang lain daripada orang Arab, lepas tu pi ajak pula lidah orang Arab baca Quran yang sangat sepasih-pasihnya. Logik ke tak? Tentu tak logik. Faham tak kalau kita buat contoh macam ni? Apek jual sayur di market, dia orang Cina. Pas pada tu ada seorang sastrawan negara yang pandai bersastra. Sastrawan, orang katanya sastrawan negara yang pandai sangat. Orang Melayu pula sastra pula, hebat sastra dia. Dia belajar di mana? Belajar kat apek jual sayur di market. Logik ke tak? Yang apek ni pula nak ajak bahasa, nak ajak sastra macam mana? Cakap Melayu pun tak betul. Orang sebut rumah, dia sebut lumah. Nah, lepas tu macam mana? Sebut pun tak betul. Pekelah pun. Orang-orang Cina, orang-orang India, siapa lah tak fasih bahasa Melayu? Pelah, sampai kita kenal orang Melayu ni baik tu. Bila dia bercakap dengan orang Cina yang pelik, bukan Cina ikut dia, dia ikut Cina. Dia pun jadi pelik sama. Tu Melayu ni dia berlaku tu. Ada. Bila dia bercakap dengan orang India, apa semua, India tu tak boleh fasih bahasa Melayu, dia pula menjadi tak fasih bahasa Melayu ikut India. Tu ya tak? Apa dia jadi lagu tu. Dia orang Melayu punya baik daripada tak tu. Ada. Dia tu. Dia elek dia tu ikut tu. Dia cakap dengan orang Bangladesh apa semua. Orang Bangladesh cakap bahasa Melayu tak betul, dia ikut tak betul ke? Bukan dia pertahan bahasa dia tak? Ada. Itu orang Melayu. Antara orang pergi sikap-sikap orang Melayu seperti itu. Dia suka ikut orang. Walaupun orang cakap bahasa dia, pelek bahasa dia, dia pelek sama. Dia tak tahan bahasa dia. Ada. Tiba-tiba ada seorang yang pakar bahasa, pakar sastra. Orang kata dia mengaji di mana? Pakar bahasa pasal sastra ni. Belajar kat apek jual sayur di market. Ya orang pergi dengar cakap apek tu cakap Melayu pun tak betul. Tiba-tiba orang kata, sastrawan negara ni pergi belajar bahasa sastra kepada apek yang jual sayur. Masuk akal tak? Masuk dalam kepala tak? Memang tak masuk. Sama juga kan. Depa kata Muhammad ni belajar di mana yang boleh baca ayat-ayat Quran yang fasih bahasa Arab dia, yang dengan sastra dia tidak boleh ditandingi oleh sesiapa, dengan susunan kalam dia, dengan lagu-lagu dia, dengan dengung-dengung dia, panjang pendek dia, sampai orang terpukau. Belajar kat mana? Belajar kat orang Rom tukang besi main menggara di Mekah. Masuk dalam kepala Arab? Tak masuk. Pasal apa? Depa ni lisanun ajamiyun. Dia lisan orang Arab, orang ajam. Nabi kita ni lisanun Arabi, lisan orang Arab. Macam mana tiru pun tetap kita tahu. Bahasa ni tiru tetap kita tahu. Buatlah pelik macam mana pun, kita tahu dia ni Cina, dia ni lidah India, dia ni lidah Cina, dia ni lidah Siam. Dia takkan boleh jadi sebiji macam lidah orang Melayu. Orang Melayu, Arab lagi lah. Orang Rom yang datang ke negara Mekah, datang ke Mekah menjadi tukang besi, bolehlah baca Taurat Injil sikit-sikit dulu ni. Lepas pada tu bila lantik Nabi Muhammad, Allah lantik Nabi jadi rasul, depa tuduh Nabi belajar bahasa Quran ini kepada seorang orang ajam yang mari duduk di Mekah. Boleh masuk dalam kepala tak?
Tak boleh. Macam kata tadilah, kalau bahasa Melayu, seorang sastrawan negara yang hebat, tanya dia belajar kat mana? Belajar kat Apek jual sayur di Market nanti. Boleh masuk dalam kepala dah. Apek ni kita tengok hari-hari cakap bila pun tak betul Melayu. Sebut lu ya. Tak boleh sebut pun. Tiba-tiba pergi kata lagu tu. Tentu tak masuk dalam kepala. Itu. Pun jenis orang tak dapat hidayah petunjuk ni percaya, jadi bodoh. Pembesar-pembesar Mekah yang bijak-bijak sastra dah berdebat, dah berhujah dengan Nabi, dah lawan sampai mereka sendiri selender. Tak boleh lawan. Walaupun mereka tu pakar sastra, pakar puisi, pakar syair-syair Arab, mereka tak boleh lawan. Bila tak boleh lawan hak pakar-pakar ni, yang orang Arab sendiri, pakar-pakar syair mereka sendiri tak boleh lawan kehebatan Al-Quranul Karim, tiba-tiba mereka tuduh Muhammad belajar kat siapa? Muhammad belajar kat tukang besi yang datang daripada Rom. Nah, ini tuduhan yang tak masuk akal. Lidah yang mereka itu cenderung kata ajar lidah ajam, dan ini Quran lidah Arab yang baca terang fasih. Betapa boleh ajar akan dia orang ajar? Macam mana orang nak ajar? Orang baca hadis Nabi dengan baca Quran pun kita nampak beza. Orang baca Quran dengan baca hadis beza. Kita nampak beza, bunyi beza. Gitu. Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nampak beza. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Tambahlah Quran dengan bahasa Arab, daripada dibaca daripada orang Arab biasa. Lebih-lebih lagi lah nak banding Quran dengan orang Jahri, dengan orang yang lain daripada orang Arab, langsung tak boleh. Itu cerita dia. Jadi tuduhan tu apa dia? Palsu. Itu. Innal ladina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum 'adzabun alim. Hanya yang berbuat-buat dusta atas Allah Ta'ala itu segala mereka yang tiada beriman dengan segala ayat Allah. Yang dituduh macam-macam, kata Muhammad ambil tanu, belajar ke orang, belajar ke orang ni. Ini adalah tuduhan daripada orang-orang yang tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hanya orang yang berbuat-buat dusta atas Allah Ta'ala itu segala mereka yang tiada beriman dengan ayat Allah. Quran, dengan kata Quran ini kalam manusia, bukan kalam Allah. Orang yang tak beriman, dia tuduh kata Quran ini kalam manusia, bukan kalam Allah. Itulah perkataan orang yang tak beriman. Walaupun cakap mereka itu tak ada bukti, walaupun cakap mereka itu tidak ada logik, nak tunjuk kebodohan mereka, mereka katalah Quran ini kalam manusia, bukan kalam Allah. Bila orang kata macam ni, apa dia? Orang ni orang tak beriman. Orang beriman kata apa? Kalam Allah. Nabi persampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu Rasul. Macam kita kata postman. Itu postman pemberi risalah. Rasul. Postman. Dia tukang hantar surat pada kita. Isi kandungan surat bukan daripada postman. Bukan daripada postman. Dia tukang hantar surat. Isi kandungan surat daripada siapa? Daripada yang hantar. Quran, Nabi Muhammad tukang persampaikan. Bukan isi kandungan itu daripada Muhammad, tidak. Muhammad tukang sampai isi kandungan Quran itu. Quran daripada siapa? Daripada Allah. Daripada Allah. Kalau daripada Nabi Muhammad SAW sendiri pun bukan, takkanlah ambil daripada orang lain. Lagi-lagi bukan. Jadi akidahnya apa dia? Pegang betul-betul dalam hati bahawasanya Quran kalam Allah. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu rosak akidah.
Sampai mati pegang. Baik. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna billah. Hanya yang berbuat-buat dusta atas Allah Ta'ala segala mereka yang tiada beriman dengan ayat-ayat Allah. Quran, dengan kata Quran ini kalam manusia, bukan kalam Allah. Wa ulaika humul kadhibun. Bermula mereka itulah yang dusta sekalian. Inilah pembohong besar. Kadhibun, pembohong besar. Ingatlah, bermula mereka itu pembohong. Kadhibun, pendusta, pembohong. Pembohong yang paling besar sekali apa dia? Apabila mereka mengatakan Quran ini bukan daripada Allah. Pembohong. Kadhibun, mereka ini pembohong. Kalau kamu fikir pun tak boleh masuk, akal kami tak boleh masuk. Kata nak belajar dengan pembesar-pembesar Mekah yang tera-tera syair, mereka sendiri tak beriman dengan ajaran yang Nabi bawa. Kalau mereka ajak, mereka dulu beriman. Dan mereka sendiri pun pernah berlawan, berdebat dengan Nabi SAW dengan ayat-ayat Quran. Dan mereka sendiri pergi dengar Nabi baca sampai mereka akut ini bukan dicipta oleh manusia. Tiba-tiba kamu pergi tuduh pula kata Nabi baca, Nabi belajar kepada orang ajar, bukan orang Arab. Orang ajar sendiri cakap Arab pun lidah telok. Macam mana nak boleh buat ayat yang sehebat Quran Karim? Ulaika humul kadhibun. Inilah mereka itu, bermula mereka itu kadhibun, pendusta besar, pembohong besar. Nah, istimewa kita orang yang belajar Quran, kerana dia belajar direct terus kalam Allah, dengar terus kalam Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kita ke dunia. Allah turunkan Quran sebagai panduan. Allah ciptakan kita, Allah turunkan Quran sebagai panduan. Macam orang cipta motor, ada orang buat buku panduan dia. Orang cipta blender, dia buat buku panduan dia supaya kita guna selamat, tak rosak. Allah cipta manusia, Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai buku panduan. Hang ikut di situ, hang tak rosak. Hang tak ikut buku panduan yang Allah Ta'ala turun, hang rosak. Rosak di dunia, rosak di akhirat. Jangan ingat akal yang ada pada kita ni dia cukup pandai dah. Dia cukup hebat dah, dia cukup sempurna dah. Dah, akal tak berpandu pada Al-Quranul Karim, dia jadi bodoh. Main akal saja. Tapi cukup cerdik. Dia guna akal, berpandukan pada Al-Quranul Karim, sempurnalah akal kita. Kerana kita faham, kita tak sempurna. Kita tak sesempurna. Nak sempurna, mengaji Quran. Beramal isi kandungan Al-Quran. Ikut yang apa yang Al-Quran sebut. Barulah kita sempurna. Jadi orang yang tak faham Quran ni apa ada? Orang tak sempurna. Melayu pagi tak sempurna tu gila. Marah pula kata gila. Kalau kita nak sempurna, mengaji Quran. Nawaitu kita mau hidup mengaji Quran ni apa? Nak bagi jadi orang sempurna elok. Nak bagi jadi orang cerdik elok. Tu yang kita mengaji Quran. Duk saja sampai tua tak edipah. Kita jadi rasa sempurna. Sebab apa? Kena tipu dengan syaitan. Macam kita tak mengaji dulu, duduk saja dulu rasa betul semua. Bila mengaji rasa bodoh belambak. Rasa tahu semua tak mengaji. Bila mengaji banyak lagi benda yang tak tahu. Mana ada ulama yang alim tara mana pun dia kata saya dah reti semua dah ilmu agama. Tak ada. Bila tanya tok-tok yang alim-alim, dia akan kata saya jahil. Saya jahil. Kenapa? Ilmu Islam ni, khasnya ilmu Quran dan hadis ni sangat dalam. Orang terokai, ajak tak pernah habis. Tak pernah habis. Sebab tu orang takkan pernah puas belajar ilmu agama. Tak pernah puas. Tu tanya orang duk pondok tu. Ada dulu kalau kita tanya budak sekolah, bila tamat, dia ada waktu tamat dah.
Beliau mengaji universiti, bila nak tamat, bila nak habis. Dia ada waktu habis, waktu tamat dia. Pergi tanya orang mengaji pondok, habis bila? Pondok ni dia tak ada habis, dia ada berhenti. Berhenti itu je. Bukan kata saya tamat dah mengaji pondok, tak pernah orang sebut dulu tu. Kalau kira nak tamat, duduk sampai tua, sampai mati pun tak tamat-tamat. Kenapa? Ilmu ni dalam. Ilmu Quran ni dalam. Ilmu Quran ni banyak. Ilmu Quran ni hebat. Takkan tamat kita belajar ilmu Quran. Jadi tamat bila kita nak belajar Quran ni? Mati. Tamat. Ini. Baik, habis. Man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Mutmainnu bil iman. Bermula mereka yang kufur dengan Allah daripada kemudian iman, itu janji siksa yang sangat. Allah sebut, siapa-siapa yang kufur dengan Allah setelah dia dikurniakan iman, dah ada iman, tiba-tiba dia kufur, kata Allah, janji pada mereka, janji siksa pada mereka itu yang sangat. Jaga, jangan kufur. Jaga iman. Antara benda yang kita kena belajar, perkataan-perkataan yang boleh merosakkan iman. Perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan iman. I'tiqad, kepercayaan dalam mata hati kita yang boleh merosakkan iman. Itu bila kita belajar ilmu akidah. Baru dia jaga benda-benda bercakap lagu ni boleh jadi kapiak. Macam dulu ada wakil rakyat sebut dalam parlimen, seandainya saya Tuhan. Tu bercakap-cakap lagu boleh jadi kafir. Seandainya saya Tuhan, saya tak ciptakan kamu. Lawyer tu cakap tu. Tengok. Ini bercakap-cakap, orang cakap-cakap kalimah-kalimah yang boleh merosakkan iman. Kata Allah, siapa yang dikurniakan pada dia iman, lepas tu dia kufur, bersedialah akan menerima azab yang sangat pedih. Kenapa? Bukan semua Allah Ta'ala kurniakan iman. Orang yang Allah Ta'ala pilih, alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah. Allah kurniakan yang paling berharga. Apa dia? Iman. Apa iman? Tak nampak dengan mata kepala, pegangan dalam mata hati. Kita beriman pada Allah. Tak nampak, tapi kita nampak ciptaan Allah Ta'ala. Cukup untuk kita beriman dengan Allah. Kita beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat dia akhir zaman tak pernah bertemu dengan dia, tak pernah tengok wajah dia. Ada tak rasa ragu-ragu dengan Nabi Muhammad? Sikit pun tak ada. Percaya, yakin, kasih, cinta dengan insan yang bernama Muhammad. Orang beriman sama dia. Malaikat, nampak tak malaikat? Tak nampak. Pernah tengok tak malaikat? Tak pernah. Percaya tak? Percaya sungguh-sungguh pada malaikat. Sama ada malaikat 10 yang kita ingat nama dia satu-satu, dan malaikat-malaikat yang banyak. Percaya sikit pun tak ada ragu-ragu tentang malaikat Allah. Iman. Ni semua hak iman ni benda tak nampak. Quran. Percaya tak pada Quran? Percaya kalam Allah. Mukjizat Rasulullah. Tempat penyelesai masalah. Syifa'un nas, ubat bagi manusia. Ubat apa? Ubat yang tak ada ubat jual di kedai. Demam ada ubat jual di kedai. Resah gelisah tak ada ubat. Tenang tak ada ubat. Sabar tak ada ubat jual di kedai. Tawakal tak ada ubat jual di kedai. Sabar, tak ada ubat jual di kedai. Tak ada. Tapi Quran ada ubat. Ubat. Ketenangan sejati nak beli. Ubat penenang di kedai. Mungkin ada, tapi sekejap jadi pening gitu je. Ubat penenang sejati ialah Al-Quran. Beriman tak dengan Quran? Beriman.
lagi hari akhirat. Nampak tak? Tak nampak. Yakin dah? Yakin. Dunia yang kita tengok serba indah ni satu hari hancur berkecamuk. Allah tukar ke alam lain. Daripada alam dunia kita kena pergi ke alam akhirat. Habis alam dunia. Macam mana nak jadi? Fa idza ja'atis sakhah, bila datang satu letupan yang sangat kuat, masa tu manusia lari, masing-masing lari menyelamatkan diri. Anak tak peduli bapak, bapak tak peduli anak, kelewat habis menyelamatkan diri. Dunia ini akan hancur. Percaya akhirat. Allah kalau tak percaya akhirat macam mana? Siapa pernah terlintas dalam kepala dunia nak dilandakan dengan coronavirus COVID-19? Siapa tak pernah terlintas dalam kepala? Baru ni cukup teruk lah, boleh lah keluar, tu pun susah. Tak macam dulu. Terhenti semua dunia. Negara-negara besar yang megah hebat Amerika mulanya tak mau akut. Akhirnya mereka mengalami jangkitan yang sangat banyak, mati yang sangat banyak. Spanyol, negara hak kau kaya semua benar, cukup teruk. Cukup teruk. Dan mereka ni pula pengeluar ubat-ubat, saintis mengkaji berbagai-bagai. Negara yang kuat, hebat, kalah dengan yang lebih kecil daripada lalat. Innallaha la yastahi an yudriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, kata Allah. Kami tak malu. Kami nak cerita buat perumpamaan lalat, bukan kami cerita langit bumi yang besar, kata Allah. Bukan kami cerita gunung ganang yang besar, bukan cerita matahari, bulan, bintang hak hebat-hebat saja. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Lalat pun kami tak malu nak bagi contoh. Dengan lalat sahaja boleh menggegarkan dunia. Fama fawqaha, ataupun kami nak tunjuk kekuasaan kami yang lebih kecil daripada lalat. Apa dia lebih kecil daripada lalat? Nak tengok pun tak nampak. Antaranya ni corona. Siapa pernah tengok? Nampak? Nampak dia terbang? Nampak? Tak nampak pun. Kita pun pakai dengar orang habak ni. Pasal tak nampak tu duk jaga. Ni ada. Halus tak nampak. Menggegar dunia. Kapal yang boleh bawa ribuan pelancong. Ada ratus-ratus bilik dalam kapal. Pekerja-pekerja beribu-ribu bergerak dalam laut begitu megah, sehingga yang duduk dalam kapal tu tak tahu duduk dalam kapal, macam duduk satu dalam bandar. Ada disko dalam tu, ada kolam renang, ada tempat permainan atas kapal. Kapal begitu megah, tak boleh berlabuh. Pi negara tak mau, pi negara tak mau. Kenapa? Hak kecil tak boleh nampak dengan mata kepala. Corona. Kapal terbang yang boleh terbang di udara dengan megahnya, boleh bawa 800 orang lebih sekali terbang. Harga beratus-ratus juta dolar. Hebat. Bila dia turun tu sayap tengok, kita tengok terpegun. Kapal terbang yang hebat tu tak boleh terbang. Sebab apa? Sebab benda lebih kecil daripada lalat ni tak boleh terbang sampai ke laut. Tak boleh. Siapa pernah terlintas sampai Mekah, Madinah juga ditutup. Masjid Nabawi tutup. Mekah tu tutup. Masjidil Haram tutup. Sunyi sepi. Ini baru sikit.
Dengan yang tak nampak dengan mata kepala baru sikit. Apa kamu nak nafikan satu hari dunia ni kiamat? Umur tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan belum saya lah. Hidup kita ni kita tengok dua benda yang besar yang tak pernah terlintas dalam kepala. Pertama dulu tsunami. Mari lagi benda lagi besar, coronavirus. Di Kuala Lumpur tuan-tuan, jalan raya tak pernah tak ada orang. Mari coronavirus ni tuan-tuan boleh tidur jalan raya. Apa pun tak ada. Langkawi lagi zakat. Sesak dengan orang. Mari hak rumah nak halus ni tuan-tuan, sengat. Hotel-hotel 5 bintang menghudung. Ni kok Pulau Pinang, kok apa semua hotel-hotel yang hebat-hebat, canggih-canggih, tutup. Tutup terus. Dan tuan sekalian, kita syukurlah tuan-tuan, negara kita Allah lindung juga. Dan tengok berkat ada alim ulama, mudah-mudahan dekat pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ni dah orang sebut ni kata masuk politik lah ni. Dulu mana ada Tok Bu jadi pemimpin, jadi menteri lah. Dan tuan sekalian ada Allah kesian. Berkat doa ni jangan duk pandang ringan. Tuan-tuan, Allah selamatkan kita. Nah, kita pun ni duduk tak boleh jumpa. Dan sekalian, berkat. Tak ada kuasa boleh halang. Tak ada kuasa boleh sekat. Nak guna apa? Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ingatlah tuan-tuan. Akhir sekali kiamat. Beriman tak? Beriman selamat akidah kamu. Tak beriman dengan kiamat, kapiaklah kamu. Lagi qada dan qadar. Batu orang Islam hebat. Hebat. Sehingga orang kafir heran. Macam mana orang Islam yang iman dia kuat menghadapi musibah-musibah yang besar? Kerana iman dia kuat. Tenang. Menghadapi berbagai-bagai dugaan. Hari Ahad lepas pun saya pun dapat khabar yang mari duk ngaji dekat kita. Terkeluarga hari Sabtu mengaji lagi. Accident di Semerokan. Mati. Mak dia mati. 2 orang lagi di hospital lah. Susah tuan-tuan. Di hospital nak pergi tengok tak boleh. Tuan-tuan yang duk sakit lah, payah nak pergi tengok. Dulu tak apa, orang boleh pergi. Saya duk boleh pesan kat mak saya lagu tu lah, jaga mak oi, elok-elok jaga kesihatan. Bila sakit duk hospital tu satu, kami tak boleh tengok. Duklah seorang. Oh tak mau sakit, mau sakit. Duklah kami nak pergi tengok, tak boleh. Tuan-tuan sekalian, ni nak buat mana? Tuan-tuan sekalian, dua boleh gagah-gagah pergi tengok. Tu pun nak kena tanya keluarga mereka suka ke tak suka. Kita pergi takut, mereka pun takut. Kena apa semua. Berdoa lah. Qada pada Allah Ta'ala. Hancur kita boleh beli tu. Hancur. Nah, tuan-tuan tengok. Saya pun kena. Mak mati. Orang bilang kat jalan raya. Ini takdir. Sedih dengar tuan-tuan. Tapi kita beriman dengan takdir Allah Ta'ala. Qada Allah Ta'ala. Sedih tu satu bab, menangis tu satu bab. Bukan makna sedih menangis tu kita tak terima qada qadar. Dalam hati tetap ada iman. Saya terima. Macam kes berlaku kebakaran di Kuala Lumpur Mahat Tafiz dulu. Terbakar hangus, anak sampai 3-4 orang terbakar. Pergi tanya ayah. Ayah boleh jawab, saya maafkan orang yang lakukan ini. Oh hebat. Maafkan. Anak mati hangus betul. Pasal apa boleh cakap lagu tu? Iman ada dalam hati. Takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Itu macam lagu apa nama Khabib ke tak nama apa tu di Amerika tu. Orang kulit hitam bunuh anak dia. Bila dibicara di mahkamah, pak dia pergi peluk pula si pembunuh. Maafkan pula. Satu Amerika heran.
Orang-orang kafir heran macam mana si bapak ni boleh pergi maaf, pergi peluk pembunuh anak dia dengan penuh penat. Apa dia? Iman dalam hati. Iman dalam hati. Itu cerita. Yang ni tak ada pada orang kafir. Sebab tu kita kena kuatkan iman. Dengan banyak melakukan amal ibadah, dengan banyak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, iman kita kuat. Bila iman kita kuat, kita kuatlah tempuh segala dugaan-dugaan yang macam Allah Ta'ala cerita. Kita akan jumpa. Baik. Melainkan mereka yang dikerasi atas lafaz kufur. Kata Allah, dia tak kufur. Orang paksa dia suruh sebut lafaz-lafaz yang kufur. Dia terpaksa sebut lafaz kufur. Dia kena siksa yang sangat pedih. Tak, dia dipaksa. Sehingga siksaan yang dilalui itu tidak tertanggung. Dia kena sebut juga. Dia sebut apa? Sebut dengan mulut saja, dengan hati tidak. Dengan hati tidak. Macam Sayyidina Ammar. Ammar ni mak dia kena siksa, Sumayyah. Siksa macam mana? Abu Jahal ambil batang lembing, sula melalui kemaluan, mati syahid Sumayyah. Ayah dia dipanggang di api, mati. Ammar dipanggang di api. Sampai Nabi lalu masa tu, tengok keluarga Ammar dipanggang di api. Nabi kata, sabran ya ahlal yasir antumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kamu semua syurga. Sampai tinggal Ammar seorang. Adik dia mati dipanggang, ayah dia mati dipanggang, mak dia mati disulap, semua depan mata dia. Sampailah Ammar bin Yasir ini, bila dia dibakar, dipanggang di api, ni melecuk habis badan. Tanya, kamu nak ikut Muhammad kan, nak tinggal ajaran Muhammad, nak ikut ajaran nenek moyang kita Muhammad? Dia bawa mai baju besi, nak suruh Ammar pakai. Badan melecuk, nak sarung baju besi. Bayangkan. Masa tu Ammar tak tahan. Ammar berpura-pura sebut perkataan yang kafir, tinggal ajaran Muhammad. Baru mereka lepas. Ringkas cerita mereka lepas. Orang kata Ammar dah murtad, Ammar dah jadi kafir sebab disebut kalimah murtad. Dia berlari-lari jumpa Nabi selepas dia dibebaskan, terus berlari jumpa Nabi. Dia terus berlari jumpa Nabi. Walaupun dia pun kata Ammar dia dah murtad, Nabi kata tak. Daripada umur-umur sampai ke kaki penuh dengan iman, kata Nabi. Ammar, darah dah digaul dengan iman, daging dah digaul dengan iman, tulang dah digaul dengan iman. Ammar tak murtad. Bila pergi, dia mengaku apa yang dia lalui. Rasulullah kata, nanti kalau kamu diseksa lagi begitu, kamu sebut lagi kalimah macam tu, nak selamatkan kamu. Tapi lidah saja, bukan di hati. Kecuali dipaksa, kata Nabi. Allah Ta'ala sebut, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali dia dipaksa, tapi hati dia tetap dipegang dengan iman. Tak kena. Ada juga para sahabat yang mereka lalui, dia tak apa jadi pun tetap berpegang itu. Macam Sayyidina Bilal bin Rabah, dihimpit dengan batu besar, diletak batu di dada dia, tak batu di dada dia, suruh dia murtad, tak murtad. Ahad. Tengah panas. Ulama kata masa panas tu, kalau sekiranya diletak daging mentah, masak, disitulah Bilal dijemur. Kenapa? Kerana Bilal mengucap 2 kalimah syahadat. Malu kita tuan-tuan dengan cerita-cerita ni. Ujian yang sahabat-sahabat lalui dulu berat sangat. Kita senang sangat. Kalau dibiar gitu mati. Sayyidina Abu Bakar tahu Bilal ni diseksa dengan cukup dahsyat. Sayyidina Abu Bakar bawa duit banyak bagi. Kerana Sayyidina Bilal ni, dia ni hamba pada Umayyah bin Khalaf. Yang seksa nama dia Umayyah bin Khalaf.
Bayar duit, bebas Sayyidina Bilal. Bila ambil keputusan, tak mau sebut juga kalimah, walaupun boleh, tak mau sebut kalimah murtad. Walaupun tak jadi kafir, tak mau sebut. Ada juga yang pilih gitu. Macam Khabbab. Saya selalu cerita tentang Khabbab. Dia diserika dengan besi panas sampai nampak isi putih. Diserika. Dia ambil keputusan, saya takkan sebut kalimah kafir. Walaupun dibolehkan dah, sebab dia dipaksa, tak sebut. Sampai Sayyidina Khabbab dibebaskan itu, dia berlari-lari jumpa Nabi. Nabi selok belakang dia, Nabi teriak tak sesak. Kenapa? Di belakang Khabbab tak kosong, semuanya parut diseksa. Daripada atas sampai ke bawah parut semua. Tak sebut kalimah murtad. Itu terpulang pada iman masing-masing. Ada yang terpaksa sebut kerana dia dipaksa. Ada dia memilih untuk terus walaupun disiksa bahkan syahid. Mari zaman yang kemudian, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meluaskan pemerintahan Islam. Mari zaman Sayyidina Umar sambung lagi. Sebab tu pemerintahan di zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang lagi luas sampai Rom, Parsi dapat pada tangan Islam. Siapa yang pergi berjuang? Sahabat-sahabat di bawah kepimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sahabat-sahabat yang ditangkap dan disiksa. Mereka mengambil keputusan, kami tak mau sebut kalimah kufur, biar kami syahid. Ada macam Sayyidina Abdullah bin Huzaifah. Sayyidina Abdullah bin Huzaifah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dia ditangkap oleh orang-orang Raja Rom. Dia ditangkap oleh orang-orang Raja Rom, lalu dibawa ke depan Raja Rom. Raja Rom ni menganut ajaran Nasrani, Kristian. Dibawa pergi ke depan Raja Rom. Raja Rom mengajak dia supaya dia masuk ajaran, masuk agama Nasrani, agama Kristian. Kalau kamu masuk agama Kristian, aku kahwinkan kamu dengan anakku. Dan segala sebahagian daripada harta aku serahkan kepada kamu. Kata dengan Abdullah bin Huzaifah, jikalau tuanku menyerahkan keseluruhan harta kekayaan tuanku pada saya takkan tinggalkan agama Islam, pergi ke agama Kristian. Dia katakan lagu itu, kata dengan Raja Rom, aku akan seksa kamu. Lalu Raja Rom memerintahkan supaya orang dia bina salib. Lalu bila salib itu terbina, dibawa pergi Abdullah bin Huzaifah, ikat tangan dia. Kan salib kayu palang tu, tangan ikat, kepala kaki ikat. Sayyidina Abdullah bin Huzaifah tak bergerak, mengaku kata dia pergi ke agama Nasrani, tetap pegang pada agama Islam. Lalu mereka mula panah. Raja Rom disayang kepada Abdullah bin Huzaifah ni kerana dia tengok orang ni berbakat, kuat, hebat, pahlawan, apa semua, dia mau. Lalu dia perintahkan kepada tentera dia, jangan panah bagi kena. Panah sipi-sipi je bagi dia takut. Lalu pemanah-pemanah yang cekak ni panah di tepi tangan, panah di kaki. Panah, anak panah dia main. Kalau dia nak bunuh, terus dia boleh bunuh. Tapi calon-calon sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hebat. Tak boleh seperti mana dididik oleh raja-raja besar. Jadi dia pernah, kalau mereka ni dapat orang-orang yang macam ni, hebatlah mereka. Tapi mereka lupa, mereka ni bukan pahlawan yang kuat saja. Mereka ni pahlawan yang di dalam hati dia ada iman yang kuat. Musyrikin faham, mereka ni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang kalau dapat kita ambil, boleh bantu kerajaan kita menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat. Tapi mereka lupa dalam hati ada iman. Bila begitu, nampak Abdullah bin Huzaifah tak bergerak juga. Lalu dibuka daripada palang salib itu. Lalu dia panggil orang supaya rebuh air. Jerang air dalam kawah bagi menggerak. Bagi menggerak. Lalu ada tawanan yang lain, dia ambil tawanan lain, dicampak masuk bagi Abdullah bin Huzaifah tengok. Campak hidup-hidup, bercerai 3 tulang.
punya panas api. Dia tengok bercerai sampai 3 bulan. Lalu ditanya kepada Abdullah bin Huzaifah, kamu tengok kan? Seorang yang keluar daripada penjara, dia rebut sekejap saja 3 tulang. Kuatnya air panas. Sekarang macam mana? Adakah kamu mau meninggalkan ajaran Muhammad bersama-sama kami dengan ajaran Nasrani? Abdullah bin Huzaifah geleng kepala. Geleng makna tetap dengan ajaran Muhammad. Lalu dia angkat Abdullah bin Huzaifah nak campak masuk dalam air menggelegak. Yang dah campak dah tadi sampai nampak tulang. Sekejap dia 3 tulang. Kuat. Abdullah bin Huzaifah nangis. Teriak. Bila teriak, mereka letak balik Abdullah bin Huzaifah. Adakah kamu teriak kerana kamu takut? Kata raja, kamu teriak, kamu takut nak campak dalam api air yang menggelegak. Abdullah bin Huzaifah kata, saya teriak bukan saya takut. Saya teriak sebab nyawa saya satu. Kalaulah nyawa saya banyak seperti mana rambut, saya suka dicampak lagi, hidup lagi, campak lagi, hidup lagi, campak lagi, hidup lagi. Kerana kamu tak tahu betapa hebatnya mati di atas agama Allah Ta'ala. Dia sayang kerana nyawa saya satu. Kalau nyawa banyak, saya suka lagi campak, ambil. Kerana kamu tak tahu betapa hebatnya mati atas agama Allah. Lalu tengok keteguhan Abdullah bin Huzaifah. Dia tak jadi campak Abdullah bin Huzaifah dalam periuk yang air menggelegak. Lalu di penjara Abdullah bin Huzaifah tak diberi makan. Nah ini tak diberi makan. Ni sahabat didik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak diberi makan lama, bila betul-betul lapar, Raja Rom memerintahkan ke hantar daging babi dengan arak untuk dimakan. Yang tu je ada. Daging babi dan dengan arak untuk dimakan. Lalu Abdullah bin Huzaifah tak makan. Lalu raja panggil dia. Buka penjara dia. Kenapa kamu tak makan? Kata Abdullah bin Huzaifah, agama kami telah membenarkan makan babi di saat kami disiksa begini dalam keadaan darurat begini. Daging babi ketika ini sudah tidak haram. Arak pada ketika ini sudah tidak haram kerana dalam keadaan darurat. Kalau saya nak makan, saya boleh makan tak pasal. Tapi kalau saya makan, menandakan saya tunduk kehendak kamu. Nah, tunduk kehendak kamu. Dia pilih tak makan. Tu hebat. Akhirnya raja tunduk. Dengan kekuatan iman Abdullah bin Huzaifah. Bukan kekuatan tenaga pejuang saja. Iman ni kuat. Akhirnya raja kata begini, aku tak minta banyak. Aku akan bebaskan kamu. Dan bebaskan orang-orang Islam yang ada dalam penjara. Dengan satu syarat. Kamu cium kepala. Kucuk kepala. Lalu Abdullah bin Huzaifah memikirkan sahabat-sahabat yang ada. Abdullah bin Huzaifah kucuk dari raja. Kucuk kepala raja. Bila dia kucuk kepala raja tu, raja pun terasa lembut hati. Lalu raja membebaskan semua tahanan-tahanan dalam penjara, termasuk Abdullah bin Huzaifah. Lalu balik ke Madinah, berjumpa Sayyidina Abu Bakar, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, pada ketika itu Amirul Mukminin. Dia ceritalah apa yang berlaku. Cuma dia rasa tilang sikit, ya Amirul Mukminin, akhirnya saya kucuk saya kucuk kepala Raja Rom ni demi untuk membebaskan ni. Macam mana ayam ni saya tilang sikit. Sayyidina Umar bin Khattab kata apa? Sayyidina Umar bin Khattab mengarahkan sahabat-sahabat yang ada pada itu, kamu semua kucuklah kepala Abdullah bin Huzaifah. Sahabat-sahabat semua pergi kucuk kepala Abdullah bin Huzaifah. Semua pergi kepala dia.
Karena kehebatan Abdullah bin Huzaifah. Ini sahabat-sahabat dulu, walaupun dia boleh dah sebut kalimah-kalimah kafir karena dia berada dalam keadaan terdesak, tetapi dia memilih. Sama ada yang mati, pilih mati macam cerita Sumayyah, Ammar bin Yasir, Sayyidina Yasir, ataupun pilih untuk berlawan macam Bilal bin Rabah, macam sahabat nama Abdullah bin Huzaifah. Ini pejuang-pejuang dahulu. Bila mari tengok zaman kita lah ni, Allah, sakit sangat apa yang kita lalui. Susah payah kita untuk agama. Tak ada apa pun. Tambah mari nak mengaji agama macam ni, Allah, dengan tempat elok, makan kenyang, ada aircon semua cukup. Tu pun tak mau lagi. Tak tahulah bila nak pergi duduk di medan perang macam mana sahabat lagi. Tu cerita dia. Baik. Turun ayat ini pada Ammar bin Yasir. Dia cerita depan, saya cerita dulu supaya cepat kita faham. Baca sekali kita faham. Kata ulama, bermula orang masuk Islam 7 orang dalam Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Khabbab, Suhaib dan Bilal dan Ammar dan Yasir, bapa Ammar. Dan semua dan Sumayyah mak Ammar. Maka menyakiti mereka itu oleh kafir musyrikin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara Allah dengan bapa penakannya Abu Talib. Lain-lain kena, semua kena siksa. Kecuali Rasulullah tak disiksa. Kenapa? Ada Abu Talib. Abu Talib ni pak penakan Nabi. Tak beriman, tapi dia pembesar Mekah, orang hormati dia, tak manilah nak buat apa-apa pada Nabi Muhammad ketika awal Islam, sebelum Abu Talib mati. Dan Abu Bakar, begitu juga Abu Bakar, menegah akan dia oleh kaumnya. Sayyidina Abu Bakar juga menegah akan dia oleh kaumnya. Dan kerabatnya, dan diambil oleh Quraisy yang lagi itu dirantai, dijemur pada matahari. Lain dua ni semua kena siksa. Lebih-lebih lagi sahabat-sahabat yang bekas hamba sahaya. Bila ni keluarga Ammar, Suhaib, Khabbab tadi ni, Allah kena siksa tu. Itu cerita dia. Dan diambil oleh Quraisy yang lagi itu dirantai, dijemur pada matahari. Maka Bilal Habsyi baca ahad. Itu. Hingga beli akan dia oleh Abu Bakar, merdekakan. Dan dibunuh Yasir dan Sumayyah, ibu bapa Ammar. Kedua mula syahid dalam Islam. Siapa yang mula syahid dalam Islam? Ayah dan ibu Ammar, Yasir dan Sumayyah. Dua ni yang mula syahid dalam Islam. Dan disambung para syuhada yang lain. Sehingga Ammar ni dia sedih kerana ibu bapa dia tak ada. Mati dalam keadaan sangat ngeri. Ia dilakukan oleh musyrikin. Mak dia disula dengan tombak melalui kemaluan. Mati syahid. Dia jumpa Ali, wahai Ali, aku sedih kerana saya hidup sebatang kara. Mak saya dibunuh depan mata saya kerana Islam. Ayah saya dibunuh depan mata saya demi Islam. Adik saya dibunuh depan mata saya demi Islam. Saya sunyi, wahai Ammar. Saya tidak ada ibu ayah dan tidak ada keluarga. Saya sunyi, wahai Ali. Syekh Ali kata apa? Wahai Ammar, hidup di dunia ni sebentar, hanya makan dan minum, bergembira sekejap, akhirnya berakhir. Akhirat kekal abadi. Itu pujukan Sayyidina Ali kepada Ammar bin Yasir. Akhirnya dia tenang. Itu yang kata sifat kemanusiaan pada siapa pun ada, sedih berduka cita. Baik. Dibeli akan dia oleh Abu Bakar, merdekakan. Dibunuh Yasir dan Sumayyah, ibu bapa Ammar, kedua-duanya mula syahid dalam Islam. Dan dibakar Khabbab, tiada mati. Dan diazab Suhaib, tiada mati. Adapun Ammar disuruh Quraisy kufur dengan Muhammad.
maka ia ikut mereka itu, hatinya tidak suka dikhabarkan kepada Nabi. Sabdanya, tiada bahawasanya Ammar penuh iman daripada umbun-umbun sampai ke tapak kaki, dan sudah bercampur imannya dengan daging darahnya. Maka datang Ammar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sabdanya, kenapa engkau? Jawab ia, jahat ya Rasulullah hamba, capai tuan hamba. Dan sabdanya, betapa hati engkau, sebab ia tetap dengan iman. Maka jadi Rasulullah SAW sapu dua mata Ammar. Sabdanya, jika mereka ulang lagi, maka kata barang yang engkau kata itu. Maka turun ayat ini. Saya baca begitu. Ayat cerita tu saya cerita dah sekali lalu, takut payah faham. Itu cerita Ammar, cerita Khabbab, cerita Bilal, itu saya cerita dah. Cuma saya tambah cerita Abdullah bin Huzaifah. Banyak lagi cerita-cerita pejuang-pejuang Islam. Kalau kita rajin baca, kita jumpa. Tapi kental iman mereka, hebat. Bahawasanya Musallamatul Kazzab yang mendakwa Rasul, ada ceritanya. Itu ada zaman dulu ada seorang nama Musailamatul Kazzab. Musailamah pendusta. Pasal apa? Dia mengaku dia juga Rasul yang terima wahyu daripada Allah. Zaman Nabi dulu pun ada. Nama dia Musailamatul Kazzab. Musailamah pembohong. Dia mengaku dia Nabi juga macam Nabi Muhammad, terima wahyu. Dakwah Rasul itu ambil dua laki-laki. Dikata pada seorang itu, apa engkau kata pada Muhammad? Jawab Rasulullah. Apa engkau kata padaku? Maka jawab ia, engkau pun. Jawab ia, engkau pun. Maka dilepas akan dia. Musailamatul Kazzab, dia ambil dua orang. Dia tanya dua seorang, apa pendapat kau dengan Muhammad? Jawab laki-laki ini, Muhammad Rasulullah. Apa pendapat kau dengan aku? Jawab laki-laki ini, engkau pun. Tak kata engkau pun. Wallahu a'lam disebut itu, mungkin dia dipaksa. Dia terpaksa sebut kalimat itu. Kalau tidak, dia dibunuh. Baik. Maka dilepas akan dia. Sebab apa? Sebab laki-laki dikata engkau pun. Itu kita lihat. Baik. Dikata bagi seorang laki-laki, apa engkau kata pada Muhammad? Jawab Rasulullah. Apa engkau kata pada aku? Jawab, aku tuli. Apa aku tuli? Aku tak tahu. Nah itu. Hak laki-laki tadi, hak seorang kata apa kamu kata pada Muhammad? Rasul. Apa kamu kata pada aku? Engkau pun. Baru tanya laki-laki yang kedua ni pula, apa kamu kata pada Muhammad? Rasul. Apa kamu kata padaku? Kata dia, aku tak tahu. Aku tak tahu. Muhammad Rasul. Nah itu berani. Baik. Dibunuhnya. Lalu Musailamatul Kazzab bunuh dia terus. Maka sampai khabaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu sampai kat Nabi. Seorang dia kata Muhammad tu Rasul, engkau pun. Yang seorang lagi dia kata Muhammad tu Rasul, engkau, aku tak tahu. Aku tak tahu. Lalu dia dibunuh. Cerita tu sampai kepada Rasulullah. Maka sabda ia, adapun yang pertama itu diambil dengan rukhsah Allah, lapang Allah Taala. Adapun yang pertama kata Nabi, diambil dengan lapang. Maksudnya rukhsah. Dia tak dibunuh, tapi dia bercakap dengan mulut saja, bukan sampai. Betul. Adapun yang kedua itu, maka menzahir dengan yang sebenar sebaik-baik baginya. Yang kedua, dia sanggup mati daripada disebut kalimah kufur, walaupun di mulut saja. Tak maaf. Walaupun di mulut saja dibolehkan, dia pilih untuk syahid. Nah, itu tadi. Baik. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Dan tetapi mereka yang terbuka dengan kufur itu hatinya, maka atas mereka itu murka daripada Allah Taala. Itu Allah bagi.
Tetapi mereka yang terbuka dengan kufur, dilapangkan dengan kufur, itu hatinya memang dia pilih kafir. Paksa tak paksa pun dia pilih kafir. Orang ni, maka atas mereka itu murka daripada Allah, dan bagi mereka itu azab yang amat besar dalam neraka. Kalau pilih kufur dengan hati sendiri, dengan sukarela, ada tidak? Di Pulau Pinang ni ada seorang berhijrah pergi duduk di Australia. Nama pun tuan tahu semua. Dia sebut je lah, kami sekeluarga Kristian. Masuk pula dalam YouTube bagi semua orang tengok. Lawan pula Islam. Orang Melayu, betul Melayu, orang Pulau Pinang. Masuk agama Kristian dengan sukarela. Tak ada siapa pun paksa. Terbuka dada mereka. Orang terbuka dada terima Islam, dia terbuka dada terima Kristian. Allah kata bagi mereka itu azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Kecuali hak tadi mereka dipaksa. Kalau tak muat, hang boleh dibunuh. Hang ada dua pilihan. Sama ada nak pilih juga, orang bagi biarlah mati atas agama Allah kerana janji-janji Allah, pilihlah. Ataupun kamu nak berpura-pura saja kufur, hati kamu tidak, pun boleh. Terpulanglah pada kamu. Macam mana kalau kamu dipaksa terdesak begitu. Yang penting hati tak boleh diubah oleh sesiapa. Hati tak boleh diubah oleh sesiapa. Hati. Itu cerita. Sebab tu tuan-tuan, orang ajaran sesat ni, bila dia pegang hati dia, dia kena masuk penjara, masuk semua balik dia buat pula. Sebab orang boleh penjara je, tapi pegangan hati dia orang tak boleh buat. Tapi mana dia pegang benar sana? Dia pegang benar sana. Kita tengok dia duduk ada situ lah. Kena penjara 10 tahun, keluar pun tak berubah. Tak berubah. Itu. Kenapa? Ajaran dia, kalau ajaran itu salah. Kita kena iman dia betul. Hang boleh penjara jasad, iman tak boleh penjara. Itulah pejuang-pejuang Islam. Macam cerita apa pejuang Ikhwan Zainal Al-Ghazali. Kau baca kisah perempuan. Orang buat macam-macam. Penjara, dalam penjara. Duduk dalam penjara Zainal Al-Ghazali, dilepas anjing yang besar dalam penjara. Tinggi-tinggi anjing yang tak makan anjing. Bila nampak anjing ni yang lapar ni, lepas dia tutup muka, dia ingat dia akan cerai-berai tubuh badan dia, digigit, digigit oleh anjing, dicakap oleh anjing ni apa semua. Bila dia pejam mata dia, celik-celik tengok anjing hak besar garang tu. Duduk tengah, duduk. Duduk. Ni pertolongan Allah Taala. Itu pemimpin ikhwan, perempuan nama Zainal Al-Ghazali. Kalau kita rajin baca, kita jumpa sejarah-sejarah pejuang-pejuang Islam yang hebat. Bahkan ramai ulama-ulama ke tali gantung, digantung sampai mati. Kenapa? Bukan kerana mereka mencuri, bukan kerana mereka merompak, bukan kerana mereka pecah amanah, curi harta berjuta-juta, tidak. Kerana mereka mempertahankan kebenaran. Mempertahankan kebenaran. Akhirnya mereka sanggup hilang segala-galanya, termasuk hilang nyawa. Banyak pejuang-pejuang kalau kita rajin baca, macam cerita Abdullah bin Huzaifah tadi. Dan banyak lagi. Duk saja baca sejarah-sejarah yang pejuang-pejuang mempertahankan. Macam cerita Imam Abu Hanifah. Dia mempertahankan kalimah Quran itu hadis. Panjanglah cerita tu. Baca baik. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qaumal kafirin. Bermula demikian itu dengan sebab mereka itu kasih akan hidup dunia lebih atas akhirat. Pasal apa mereka pilih kufur? Pasal mereka pilih kufur sebab kasih pada dunia. Perempuan-perempuan rasa susah jadi muslimah ni, lalu dia pilih Kristian.
Boleh pakai, boleh enjoy, boleh bergaul bebas apa semua. Pasal nak kesenangan dunia. Tu banyak jadi murtad. Jadi muslimah ni susah. Nak kena ikut hukum gini. Dia pilih dunia, dia jadi Kristian. Banyak. Bahkan anak-anak yang cerdik pandai hantar pergi mengaji luar negara. Akidah tak kuat. Periksa berbelah-belah berpuluh-puluh dapat tawaran mengaji luar negara. Pergi mengaji luar negara. Duduk sini pakai tudung lituk apa semua sampai sana buang habis. Nampak kolok jadi sebagai muslim. Lalu kalau dia tak masuk ajaran Kristian secara rasmi pun, bagi dia tidak ada agama. Ada yang terus menetap di luar negara tak balik. Ada yang balik juga, pakai tudung, pakai baju kurung. Pakai tudung ni sebab apa? Karena mak ayah dia. Hati tak ada agama. Tak ada agama. Kenapa? Bagi mereka agama ni kekal kehidupan mereka. Tak, depa nak bebas, nak laku apa di dunia, itu hak depa. Ni hak ni liberal lah, yang sebut liberal banyak. Ini tu cerita. Pasal apa? Dia pilih dunia daripada akhirat. Kita pilih akhirat daripada dunia. Kalau dunia kita dapat senang, alhamdulillah. Hiduplah cara senang. Rezeki kita murah, alhamdulillah. Islam sikit pun tak larang. Bahkan orang Islam disuruh cari harta kaya raya. Tapi cari harta sampai kaya raya, sampai nak gadai Islam, itu bukan. Nak cari harta sampai kita terpaksa langgar hukum Islam, itu bukan. Bahkan nak cari harta sampai nak jadi murtad, bukan. Nah, itu cerita. Pergi kerja. Kalau ni tak ada kerja, orang tawar kerja, gaji sebulan 5,000. Mam, susah. Memang nak kerja. Satu syarat, tak boleh mayang. Mayang tak boleh. Anak balik rumah qada cukup tukahan. Waktu kerja tak boleh mayang. Anak pilih dunia ke pilih akhirat? Pilih dunia, pilih akhirat. Orang beriman dia pilih akhirat. Tak apa aku tak kerja, tak apa. Rezeki Allah luas. Yang ni bukan boleh kata darurat esok jawab dengan Allah Ta'ala. Kalau saya tak boleh kerja, kalau tak kerja ni anak bini saya nak makan apa? Saya terpaksa kerja. Jawapan tu tak betul. Esok malaikat tanya dalam kubur, tidakkah bumi Allah ini luas? Tak ada sumber rezeki nak jawab apa? Cari hak lain. Ada tengah 2,000 tolak hak 5,000. Hak tengah 2,000 ni boleh semayang. Alhamdulillah. Pilih yang kamu kena pilih akhirat daripada pilih dunia. Kerja-kerja pun gitu tu. Setengah dulu ulama-ulama mempertahankan prinsip, bukan tahan kerusi dia. Dia jadi mufti, dia jadi pegawai besar, penasihat besar, gaji bulan-bulan ribu. Lepas tu ada pegawai peribadi, ada driver apa semua. Tak berani tegur pemimpin-pemimpin yang salah. Pasal apa? Dia cintakan dunia. Kalau hang tegur, kerusi-kerusi hang terabur habis. Gaji-gaji hang selerak taruh habis. Elang-elang hang selerak taruh habis. Pegawai-pegawai kamu habis selerak habis. Lalu dia pilih dunia, duduk dia kerah. Tak berani tegur. Walaupun benda tu salah. Orang agama ada yang pilih akhirat. Dia tegur. Daripada dulu boleh pula televisyen dah tak boleh dah. Dulu jawatan ada buah, pecah apa semua. Akhirnya balik duduk di kampung. Belayang, belah lembu apa semua. Allah kurniakan kekayaan pada dia, kekayaan jiwa. Dia tenang, dia puas. Dia puas. Kenapa? Dia memilih akhirat daripada dunia. Itu cerita dia. Baik. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Orang pilih dunia daripada akhirat ni orang apa kata Allah? Sanggup kamu pilih dunia daripada akhirat? Lah ni banyak gelap mata, Melayu panggil gelap mata. Karena dunia sanggup buat macam-macam. Bahkan kita dah baca cerita sanggup melacurkan isteri sendiri kerana duit. Sanggup jual anak gadis, anak dia
Yang bapak ni sebagai wali, sebagai pelindung. Orang tawar duit beribu-ribu anak gadis dia serah kau. Kerana duit. Banyaklah, macam-macam lah pula. Nah gitu. Bahkan sanggup murtad pergi minta duit di gereja, minta di gereja, akhirnya terhutang budi. Bila terhutang budi, lama-lama tinggal Islam masuk Kristian. Tu cerita. Lah ni bau-bau ni kita tengok lah banyak video tolong bantu orang miskin. Bagus ya. Tu benda yang baik. Orang miskin pun kena berbuah. Tunjuk pula rumah dipenuhi dengan sampah. Pasal sampah ni bukan pasal miskin. Pasal sampah ni pasal penyikan. Tu lain, bab lain. Ada? Kalau saya tak boleh terima tu, tuan-tuan sekalian. Dengan sampah sarak penuh apa semua, satu rumah duduk sampai 5-6 orang. 5-6 orang takkan tak boleh kai-kai buang sampah tu. Tu penyikan dengan tu kita pula tengok. Penyikan. Tu kita satu bab pula. Ada orang suka duduk dengan miskin ni. Sebab apa? Duduk suka orang nak pergi bagi bantuan kat dia, bagi bantuan kat dia, bagi bantuan kat dia. Tu cerita. Ada tuan-tuan baru ni tengok rumah buruk je rumah, tapi dia susun elok cantik. Ini bersih rumah pun, dinding pakai buluh je. Tempat sakut senduk-senduk tu pakai, tapi susun kemas elok apa semua. Ini bagus. Kebersihan dengan miskin ni apa? Dia beza. Dan tuan sekalian, mungkinlah kita tengok rumah orang kaya besar-besar, rumah orang miskin kecil, bersih sama. Nada bersih Islam aja buat bersih. Ni tidur dengan sampah, sialah tidur dengan sampah. Orang ni tuan-tuan pi bagi banglo pun tidur dengan sampah. Dia penyikan. Nama dia kuat dah tu, sihat dah tu, tapi penyikan. Ni cerita. Nak jaga apa? Kita jangan kita sanggup maruah kita semua. Sampailah ni. Cerita hari ni pasal akidah kena kuat. Kuat. Macam mana sahabat-sahabat dulu mempertahankan akidah. Tu kata ulama sebut akhir zaman iman tu macam telur duk atas tanduk kebal. Mudah sangat nak jatuh. Duk atas tanduk mudah sangat nak jatuh. Iman tak jaga dia jatuh. Kita duk rasa kita orang beriman mati-mati na'udzubillah min zalik tak beriman. Macam mana? Nampak macam mana? Amalan ni terbatas. Duk talah Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Doa mati kalimah dengan kalimah la ilaha illallah. Itulah kita nak mati. Baik. Bermula mereka itu, orang yang tadi dipilih dunia daripada akhirat, segala mereka yang tutup Allah atas segala hati mereka. Orang yang pilih dunia akhirat ni, orang yang tertutup, ditutup oleh Allah Ta'ala hati mereka itu, pendengaran mereka itu, penglihatan mereka itu. Jelek, tapi telinga tak dengar benda baik dah. Telinga dengar, tak dengar benda baik dah. Mata jelek, tak nampak benda baik dah. Dia nampak benda jahat saja. Dan bermula mereka itulah yang lalai sebenarnya. Orang ni orang yang lalai. Lalai pilih dunia daripada akhirat. Tolak akhirat. Tu tengah-tengah tu sampai sangguplah buat macam-macam. Macam sebut tadi, nak nega ni, kita nak jadi kaya, nak jadi apa semua ni, perempuan-perempuan pakai tudung lampu gitu tak boleh. Dia kena buang semua. Rambut-rambut tu kena bodai sikit. Daripada pakai londeh buang habis. Nah, kan apa? Pilih dunia daripada akhirat. Tu cerita dia. Baik. Dan daripada jalan dikehendaki pada mereka. Dan bermula mereka itu humul ghafilun, mereka yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Sebenarnya mereka itu pada akhirat, mereka itulah yang dapat kerugian kerana ia tinggal beriman. Kepala modal, rugi masuk neraka yang muabbadan selama-lamanya. Itulah orang yang paling rugi. Apa dia? Orang pilih dunia sampai daripada akhirat. Paling rugi.
Sehingga demi dunia dia sanggup gadai agama dia. Demi dunia dia sanggup gadai akidah dia. Demi dunia dia sanggup tinggalkan Islam, pergi pada yang lain. Inilah orang yang rugi serugi-ruginya. Kenapa? Modal untuk bahagia akhirat dia gadaikan. Apa dia modal untuk bahagia di akhirat? Iman. Iman dia gadaikan. Inilah yang paling rugi. Habis. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'd wallahu subhanahu